Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid Barisan Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan dan puan-puan jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita sudah bercuti lama beberapa bulan, dan pada bulan yang lalu saya pada mulanya dijangka akan datang juga, tapi oleh sebab keadaan-keadaan yang tidak mengizinkan, kita tangguhlah mai ke bulan ini, bulan 9 ini. Dan mudah-mudahan kita dapat meneruskan kuliah kita pada bulan-bulan yang berikutnya, insya-Allah. Malam ni kita akan baca salawat dulu dalam kitab Barakatil Makkiyah ini. Kemudian kita akan baca tafsir surah Ali Imran berpandukan kepada pimpinan Rahman. Jadi kalau ada adik kakak, tuan-tuan yang perlukan kitab salawat ataupun tafsir ni, ada kat kereta saya tu, ada budak-budak bawa mai. Kalau nak boleh dapatkanlah. Sebagaimana biasa, hari itu kita baca sampai 30. Ya, 29. Betul, 30. Hari ini start 31. Biasanya saya baca begitu lah. Apalah, ambil 30. Semacam biasa, kita akan baca dulu Asma'ullah Husna ni. Baru ni saya mengajak dia di satu kuliah saya di Al-Ustaz. Ada seorang cikgu, dia duk mengaji, kita baca kitab ni dekat nak habis dah lah. Saya duk mengajak kuliah duha situ. Seorang cikgu pencin, dia ceritalah tentang khasiat kitab ni. Dia cerita, dia minta nak bercakap pada jemaah. Kita bagi mikrofon, dia bercakap tentang fadilat kitab ni. Anak dia balik pada luar negeri, kena COVID-19 ni, kena duduk di Sungai Buloh, teruk. Kemudian dia bagi kitab ni, suruh anak dia baca. Dia kata, alhamdulillah, Datuk, baca-baca, alhamdulillah. Pagi ni saya datang mai pun anak saya itulah bawa kereta main tak saya. Alhamdulillah. Lepas tu ada seorang makcik perempuan pula, cikgu dia cerita pula tentang khasiat salawat ni juga. Anak saudara dia kan, anak saudara kawan dia kata, kena penyakit karang. Duk tunggu masa 2-3 hari nak pergi bedah, nak buang batu karang. Dia bagi kitab ni juga baca. Baca-baca, dia kata, kamu minta pada Allah. Akhirnya pagi yang nak pergi itu, nak pergi, budak tu mangkit-mangkit kencing, keluar 2 putih batu. Akhirnya tak ada buat pendahan lah. Tu dia orang cerita kat majlis tu. Saya dengar lah. Dia nak cerita tentang khasiat salawat ni. Tak apalah, nah. Yang penting kita bersalawat pada Nabi, khususnya malam ni, malam Jumaat. Nabi suruh banyak bersalawat kat dia. Baik, kita mula dengan membaca Asma'ullah Husna dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim.
جل جلاله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن جل جلاله العزيز الجبار المتكبر جل جلاله الخالق البارئ المصور جل جلاله الغفار القهار الوهاب الرزاق جل جلاله الفتاح العليم القابض جل جلاله الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير جل جلاله الحكم العدل اللطيف الخبير جل جلاله الحليم العظيم الغفور الشكور جل جلاله العلي الكبير الحفيظ المقيت جل جلاله الحسيب الجليل الكريم الرقيب جل جلاله المجيب الواسع الحكيم الودود جل جلاله المجيد الباعث الشهيد جل جلاله الحق الوكيل القوي المتين جل جلاله الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد جل جلاله المحيي المميت الحي القيوم جل جلاله الواجد الماجد الواحد الأحد جل جلاله الصمد القادر المقتدر جل جلاله المقدم المؤخر الأول الآخر جل جلاله الظاهر الباطن الوالي المتعالي جل جلاله البر التواب المنتقم جل جلاله العفو الرؤوف مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله
المقسط الجامع الغني المغني جل جلاله المانع الضار النافع النور جل جلاله الهادي البديع الباقي جل جلاله الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Tuan-tuan, kita sambung malam ni selawat yang ke-30 lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Abi Ibrahim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-abarri billah sayyidina al-abarri billah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-abtahi sayyidina al-abtahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-atqa lillah sayyidina al-atqa lillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina atqan nas sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ajwadi sayyidina al-ajwadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ajwadin nas sayyidina ajwadin nas sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ahadi sayyidina al-ahadi sallallahu alaihi
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأحسن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أحسن الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الآخر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأحيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أخشى الأخشى لله سيدنا الأخشى لله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الآخذ بالحجزات سيدنا الآخذ بالحجزات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا آخرايا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أذن خير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أرجح الناس عقلا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أرحم الناس بالعباد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأزهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم
على سيدنا أشجع الناس سيدنا أشجع الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأصدق في الله سيدنا الأصدق في الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أطيب الناس ريحا أطيب الناس ريحا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأعز سيدنا الأعز صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأعلم بالله سيدنا الأعلم بالله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أكثر الأنبياء تبعا أكثر الأنبياء تبعا صلى الله عليهم وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأكرم سيدنا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أكرم الناس أكرم الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أكرم الأولين والآخرين على الله أكرم الأولين والآخرين على الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أكرم ولد آدم أكرم ولد آدم أكرم ولد آدم
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina imamil khair sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita baca 30 salawat pada Nabi. Tiap-tiap orang kita baca salawat pada Nabi, khususnya pada malam Jumaat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima salawat kita. Jadi kita baca malam ni 30 lah. Kalau boleh sekali mai 30. Ada tempat yang saya baca sampai 40, 50. Tak apalah, di sini kita 30 lah. Cuma saya minta lah tuan-tuan yang duduk belakang tu mai duduk depan sikit. Penuhkan depan ni. Para sahabat Nabi, majlis ilmu mereka penuh depan. Nah, orang yang duduk depan ni fadilat dia lebih. Malam ni kita sambung bacaan Al-Quran dari surah Ali Imran yang kita mula sekali hari tu ni. Dalam kitab ni muka surat 95. Bacaannya kita baca dulu ikut saya sebagai talaqi Al-Quran. Kemudian saya akan cuba bagi kepahaman makna ayat-ayat yang kita baca, dan kalau ada di sana huraian-huraian yang lebih kita akan hurai. Kemudian kita akan baca terjemahan kepimpinan Rahman itu. Pertama kita baca dulu secara talaqi. Tonton ikut saya. Kemudian kita akan tengok sekali lagi kepada ayat-ayat yang kita baca itu. Kita cuba mendekati maknanya sepatah demi sepatah. Kemudian pengajaran yang kita boleh. Kemudian kita akan baca kepimpinan Rahman terjemahan itu untuk kita jadikan rujukan kita apabila kita balik. Malam ni kita akan mula start baca daripada ayat 3. Nah, tuan-tuan, ayat 3. Ayat yang pertama kita baca hari itu Alif Lam Mim. Kita baca hari itu. Dan saya hurai dah hari itu. Dalam Quran ini ada 114 surah. Ada 29 surah daripada 114 itu dimulakan dengan huruf-huruf muqata'ah. Huruf muqata'ah ni huruf-huruf sepatah-sepatah ni. Alif, Lam, Mim, Ya, Sin, Taha, Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Yang mula ini dia panggil huruf muqata'ah. Istilah. Nah, mengaji tafsir istilah dia surah-surah yang dimula dengan huruf-huruf ini dia panggil dimulakan dengan huruf muqata'ah. Ada 29 surah semua
daripada 114 surah, 29-nya dimulakan dengan huruf muqata'ah. Apa makna ni? Alif lam mim. Jumhurul ulama kata terserahlah kepada Allah apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan alif, lam dan mim. 3 huruf dimulakan surah ini. Alif, lam, mim. Apa maknanya? Wallahu alam. Allah sahaja yang tahu. Itu satu. Yang kedua, ada para ulama nak mengatakan bahawa Allah nak bagi tahu bahawa Al-Quran yang dia turun ini adalah Quran yang tidak asing bagi kamu, wahai orang Arab. Sebab Al-Quran ini huruf-hurufnya adalah huruf-huruf yang kamu duduk baca, yang kamu duduk cakap. Ada alif, ada lam, ada mim. Bukan kata wa'mai huruf asin turun daripada langit. Tak. Hak kamu duduk baca itulah. Hak kamu duduk cakap itulah. Alif, lam, mim, ha, mim, ya, sin, lif, lam, ra. Hak itulah. Tapi dari segi hurufnya memang huruf kebiasaan yang kamu, tetapi pengertiannya, mukjizatnya adalah luar daripada dugaan kamu. Nah, abang kata bahawa Quran ni walaupun ianya pakai huruf-huruf yang orang Arab duk pakai, tapi dia adalah kitab mukjizat. Kitab yang mempunyai pengertian yang luas, pengertian yang dalam. Kitab yang membawa pengajaran dan petunjuk hidayat kepada seluruh manusia di dunia dan akhirat. Nak habaq kata Quran ini hebat. Itu di antara para ulama yang mengatakan bahawa hikmah dan rahsia daripada Allah menyebut di awal surah dengan huruf-huruf muqata'ah. Nak habaq ke orang Arab bahawa Quran ini guna pakai huruf-huruf yang hampa duk pakai itulah juga. Tapi dia adalah kitab yang mukjizat. Itu kita bercakap dah hari itu ni. Mari kita baca ayat 3 pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kak baca semua nak? Ikut. Ni nak talaqi. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas wa anzala al-furqan innal ladhina kafaru bi ayatillah lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'
شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. Kita bagi laluan azan dulu kah? Tak, Pak.
Mana tahu kebiasaan terus. Nah, kita belajar sampai pukul 9 jadilah. Jangan banyak-banyak sangat, ini dia alim cepat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 3 ini dia nak bagi tahu kepada kita bahawa Al-Quran itu Allah turunkan dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah sebenar. Quran tu benar-benar yang waktu turun dia mai kat Nabi adalah Allah. Bukan kata orang Arab, bukan kata orang-orang musyrikin kata Nabi ini ambil asatiril awwalin, cerita-cerita orang dulu, cerita-cerita bohong, cerita-cerita dongeng orang-orang dulu. Ada yang kata yang ajak Nabi Quran ni adalah ahli sihir, macam-macam. Allah nafikan bahawa Quran itu nazzala alaikal kitab, Allah turunkan Quran itu alaika, ke atas kamu hai Muhammad, kitab Quran itu bil haqqi, dengan sebenar. Jangan ragu wahai orang Islam, wahai umat Muhammad, bahawa Al-Quran itu adalah sebenarnya diturunkan oleh Allah ke atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, kandungan Al-Quran itu, semua yang ada dalam Quran itu adalah semuanya benar, tak ada benda yang bohong. Dan di samping itu, bukan sekadar Al-Quran itu penurunannya adalah benar, isi kandungannya benar, musaddiqan lima baina yadayh. Al-Quran itu pula isi kandungan dia mengesahkan benarnya apa kitab yang turun sebelum dia. Itu Quran. Quran bukan menafikan kitab Injil, kitab Taurah. Al-Quran bukan menafikan kitab Zabur. Tapi Quran membenarkan, mengesahkan bahawa At-Taurah dan Injil dan kitab-kitab lain adalah turunnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama-ulama Yahudi dan Nasrani, mereka bertanggungjawab mengubah isi kandungan kitab mereka mengikut nafsu dan kehendak mereka. Tapi asalnya kitab-kitab ini turun dia adalah benar. Sebab itu Al-Quran datang mengesahkan benarnya kandungan kitab yang turun sebelum dia. Satu, Al-Quran sebenarnya turun daripada Allah waktu turun kat Nabi. Dua, isi kandungan Quran itu adalah benar, tidak ada yang palsu. Yang ketiga, Quran itu sendiri bersikap mengesahkan benarnya kitab-kitab yang turun sebelum daripada dia. Itu makna nazzala alaikal kitab, Allah menurunkan ke atas kamu Al-Kitab, Al-Quran. Nazzala ni makna turun sedikit demi sedikit, bukan turun sekaligus lagu tu 30 juz dah, sedikit demi sedikit. Mula-mula turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Lepas tu habis. Lepas tu turun pula. Ambil masa 23 tahun Quran tu turun. Tunazzala sedikit demi sedikit, supaya tidak sangat berat Nabi Muhammad menerima Quran. 23 tahun. Ada ayat Quran yang diturun sebelum Nabi hijrah selama 13 tahun. Ayat Quran yang turun sebelum Nabi hijrah, ayat-ayat itu ataupun surah-surah itu dinamakan surah Makkiyah. Ada ayat-ayat dia turun selepas Nabi hijrah selama 10 tahun. Itu dinamakan surah-surah itu dan ayat-ayat itu dinamakan surah-surah Madaniyah. Hak turun sebelum hijrah Makkiyah, hak turun selepas hijrah namanya Madaniyah. Kalau tuan-tuan buka Quran, dia tulis surah ini Madaniyah. Tahu dah, hak ni turun lepas daripada Nabi hijrah. Tengok hak ni turun Makkiyah. Hak ni turun sebelum Nabi hijrah lagi. Kita tahulah, kita mengaji. Jangan duk kita mengaji Arab, dia kata Makkiyah hak turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Tak. Itu makna dia, tapi istilah dia Makkiyah turun sebelum hijrah, Madaniyah turun lepas hijrah. Ayat yang mula turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi berada di Gua Hira malam 17 Ramadan. Gua Hira ni duduk di Mekah, atas bukit Jabal Nur. Atas tu ada gua. Kalau pi tuan-tuan, pi buat umrah, pi lah naik gua ni. Tapi tua-tua tak payahlah. Saya pun pi baru ni, duduk tengok kat bawah lah. Dulu saya pi tahun 82, saya ragas naik 2 jam lebih baru sampai. Nak tengok tempat yang mula-mula Quran turun. Malam Jibril mai, Nabi duduk dalam gua tu, duduk buat ibadat. Itu mula-mula ayat turun. Lepas tu turun. Last kali ayat di akhir surah Baqarah yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Naklah kamu bertakwa takut hari yang semua kamu akan balik menghadap Allah. Kita kena beringat, kita kena takut, kita kena berwaspada hari itu. Hari kita akan balik menghadap Allah. Hari apa tuan-tuan? Hari kita matilah. Bukan hari kiamat. Kiamat tak tahu bila. Hari kita mati itu hari kita balik nak menghadap Allah lah tu. Kena beringat. Ramai orang tak beringat. Ayat yang turun sekali, akhir sekali. Lepas tu katanya 6 hari ke 9 hari Nabi pun wafat. Tak turun dah ayat. Hak tu yang paling akhir sekali. Wattaqu, hendaklah kamu semua wahai manusia beringat-ingat, bertakwa. Yauman, akan hari, turja'una fihi ila Allah, kamu semua akan balik menghadap Allah. Apa kita bawa? Pahala banyak mana tuan-tuan kita bawa? Dosa banyak mana kita bawa? Apa banyak lagi yang kita tidak tunai tanggungjawab kita terhadap Allah, terhadap agama Allah. Kena beringat, balik menghadap Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin,
Kemudian akan disempurnakan setiap jiwa dan setiap orang yang balik itu maka sahabat apa yang dia buat masa dia hidup dulu, wahum la yuzlamun, mereka sedikit pun tidak akan dizalimi oleh Allah. Ni ayat yang akhir sekali turun, suruh kita beringat hari kita nak menghadap Allah. Kita nak menghadap Allah bila kita tak tahu. Tuan-tuan, ada orang mati umur 32 tahun. Hari ini saya sembahyang jenazah, mati seorang perempuan umur dia 97 tahun. Mati bukan syarat tua, muda pun mati. Mati bukan syarat susah, kaya pun mati. Mati bukan syarat dia sakit, sihat pun mati. Hari ini kena beringat. Tuan-tuan, kita beringat mati, kita beringat lagu mana? Nombor satu, kita beringat apa kita nak bawa. Nak bawa pahala ke nak bawa dosa? Yang kedua, kita beringat kita nak tinggal apa dia. Hutang orang banyak tak? Tanggungjawab kita terhadap ni tunai tak? Kena beringat. Ini ayat yang akhir kali turun. Kata setengah ulama, 9 hari ke 6 hari lepas tu Nabi pun wafat menghadap Allah. Ni ayat Quran. Hebat tak hebat Quran ni tuan-tuan? Kita tengok ayat yang mula-mula sekali suruh mengaji. Iqra' tu suruh mengaji, baca oleh kamu. Suruh mengaji. Sebab kalau kita tak mengaji ni tuan-tuan, nak buat ibadat pun tak reti. Doa Allahu Akbar lama sangat dah. Tak mengaji. Allah wa, Allah wa, Allah wa. Bukan Allah wa, Allahu. Allahu Akbar, bukan Allah wa Akbar. Sebab itu ayat yang mula suruh mengaji. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabb. 2 kali Allah ulang. Iqra', 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 iqra'. Nak abang kepada umat Muhammad ni bahawa kena mengaji. Nak hidup senang di akhirat kena mengaji agama. Habis ngajilah. Hukum ni nak semayang lagu mana, nak puasa kerja haji lagu mana, nak bermasyarakat lagu mana, nak kahwin lagu mana, dah kahwin apa tanggungjawab ni semua. Last kali turun selama 23 tahun. Ingat nak hari nak balik jumpa Allah nak. Ngaji habis dah. Tahu semua dah. Ingat hari nak jumpa Allah. Allah akan tunai segala apa yang kita buat masa kita hidup. Allah tak zalim sedikit pun. Lepas tu habis. Ini Quran tuan-tuan. Hebat tak hebatnya Quran. Kita tak kaji. Sebab itu Al-Quran Allah kata, aku turun Quran itu sebenar kepada kamu. Dan dia mengandungi makna dan pengajaran yang benar. Dan Al-Quran itu mengesahkan benarnya kitab-kitab yang turun sebelum dia. Dia tak nak bercanggah. Kitab dulu suruh bertuhankan kepada Allah, Al-Quran pun suruh bertuhankan kepada Allah. Kitab dulu suruh percaya beriman kepada Rasul masing-masing, maka Al-Quran pun suruh beriman kepada Rasul masing-masing. Kitab dulu suruh beriman ada hari kiamat, Al-Quran pun suruh beriman ada hari kiamat. Jadi tuan-tuan, Al-Quran datang. Bukan dia sendiri saja yang bawa pengajaran yang benar. Turun dia adalah sebenarnya datang dari Allah. Dia juga mengesahkan, membenarkan, mengesahkan benarnya kandungan kitab-kitab dulu. Yang hak asli itulah. Tapi mereka pindah. Mereka ubah sana itu. Bukan Quran dah tu, bukan kitab mereka dah tu. Hak tu mereka pindah dah. Tuan-tuan Tapi Al-Quran kitab mu'jizat. Orang tak boleh pindah, orang tak boleh ubah sampai lah 1000 tahun dah.
Tapi kitab dulu dia bukan mukjizat, orang pindah macam-macam. Orang kena kod nu, kata kod ni, kata kod nu. 10 kitab, depa 10 jenis. Kitab Taurat tu kata lagu ni, kitab Taurat ni kata lagu ni. Tapi Quran kita tak. Hak itulah. Sebab Allah bagi jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang buat turun Quran, kami nak jaga Quran tu. Bukan takat orang nak pindah bacaan, nak pindah hukum pun tak boleh. Kalau ada pindah, adalah manusia yang Allah akan lantik untuk mempertahankan Quran dia. Tak ada pasal-pasal gaji pun tak bagi, tak tahu hafaz Quran. Awak nak pertahankan Quran supaya jangan ada salah dan ada pindaan pada Quran. Ini orang-orang yang Allah pilih untuk nak jaga Quran dia. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Sungguhnya diturunkan sedikit demi sedikit Al-Quran itu ke atas engkau. Nazzala ni turun sedikit demi sedikit sampai 23 tahun. Bukan turun sekaligus begitu tak. Kalau turun sekaligus itu dia tak panggil nazzala. Bil haqqi, dengan sebenar. Dengan sebenar ni maknanya Allah benak waktu turun Al-Quran ke atas kepada Nabi, dan kandungan Quran itu pun adalah isi yang benar, musaddiqan, mengesahkan benarnya, lima baina yadaihi, kepada kitab-kitab yang sebelumnya, wa anzalat Taurah, dan Allah juga yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, wal Injil, kitab Injil kepada Nabi Allah Isa, min qablu, sebelum daripada Quran. Jadi Taurat dengan Injil ni turun belum pada Quran. Kitab-kitab ni turun, Quran khususnya, kitab Taurat turun, kitab Injil Allah buat turun ni untuk apa tuan-tuan oi? Hudal linnas, untuk menjadi pertunjuk kepada manusia. Manusia yang ikut kitab-kitab yang Allah buat turun, khususnya Quran, manusia yang berada di atas pertunjuk Allah, manusia yang berada di atas hidayat Allah. Kita duk minta 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah, berilah hidayat kepada kami ya Allah. Quran tak mau ikut. Nak dapat hidayat Allah, ikut Quran. Sebab Allah kata hudal linnas, kitab-kitab yang dia buat turun ni, khususnya Quran, adalah menjadi pertunjuk kepada manusia. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah hidayat kepada aku. Baca qunut bagi-bagi. Ya Allah, berilah hidayat kepada aku bersama dengan orang-orang yang Engkau beri hidayat kepada mereka. Rasul-rasul, para-para sahabat, para-para ulama, ni semua orang yang Allah bagi hidayat kat mereka. Kita minta Allah beri hidayat kat kita macam mana Allah bagi kat mereka. Jawabnya, kalau nak dapat hidayat Allah, kena ikut Quran dia. Kalau tak ikut Quran dia, mana mungkin kita dapat hidayat Allah. Sebab Allah sebut tu hudal linnas, menjadi pertunjuk kepada manusia. Bukan Quran saja, Taurat ke Injil ke yang Allah turun sebelum ada Quran, semua menjadi pertunjuk kepada manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah telah menurunkan kitab yang membezakan. Furqan ini bezakan antara yang betul dengan hak tak betul, antara yang benar dengan hak tak benar, antara yang elok dengan yang tak elok. Furqan, dia beza. Hak ni hitam, hak ni putih. Hak ni haram, hak ni halal. Dia kata tak ada ustaz, halam tak ada.
Tentang apa dia halam. Halam tu haram pun tak, halal pun tak, halam. Tu Allah yarham. Sebenarnya kamus dulu dia buat istilah halam. Mana ada orang yang dia ambil hukum halam, halal pun ya, haram pun dia. Al-Quran furqan, beza antara yang benar dengan tak benar. Itu Allah cerita Quran, dan Allah cerita kitab-kitab yang dia turun sebelum Quran. Kemudian Allah cerita pula, innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka-mereka orang-orang yang kufur, yang tak percaya bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, sama ada tak percaya kepada Quran, sama ada tak percaya kepada Injil, kepada Taurat, lahum azabun syadid, bagi mereka itu azab yang bersangatan di akhirat kelak. Allah sedia azab yang pedih, yang bersangatan, azabun syadid kepada siapa? Kepada alladzina kafaru lah, kepada orang yang kufur, tak mau percaya bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Orang Islam tak percaya kepada Quran, orang Yahudi tak percaya kepada Injil, kepada Taurat, orang tak mau. Allah sedia untuk mereka azabun syadidun, azab yang sangat-sangat pedih. Wallahu azizun, dan Allah itu maha kuasa. Azizun zuntiqam, yang berhak bertindak membalas dengan azab. Zuntiqam ni dia balas dengan azab orang yang tak percaya dengan dia. Itu makna zuntiqam, makna dia balas orang tu dengan azab. Allah ni pertama dia berkuasa, aziz. Yang kedua zuntiqam, dia berhak membalas orang tu dengan azab. Jadi tuan-tuan, ini ayat yang ketiga dan keempat. Allah cerita tentang Quran, Allah cerita tentang kitab-kitab yang dulu, Allah cerita tentang orang-orang yang tak beriman kepada kitab-kitab, apa yang mereka akan dapat. Dan Allah cerita pula kandungan-kandungan kitab Al-Quran khususnya. Dan Al-Quran itu mengambil sikap mengesahkan segala pengajaran yang ada pada kitab-kitab dulu, tak bertentangan. Boleh tuan-tuan, tu kena ambil faham tu, kita baca tu. Terjemahan dia tak apalah, kita baca terjemahan dia. Tu tak lagu hak kita syarah tak sat. Ia menurunkan kepadamu wahai Muhammad, ia tu Allah, kitab suci Al-Quran dengan mengandungi kebenaran. Quran itu mengandungi kebenaran. Saya sebut dua tadi turun dia daripada Allah, waktu turun malaikat Nabi Muhammad pun betul, memang benar. Yang kedua, kandungan isi Quran itu adalah benar. Penurunannya kepada Nabi Muhammad adalah benar. Bukan Nabi Muhammad reka-reka ambil cerita dongeng asatiril awalin, ambil kepada ahli sihir, tak. Dan yang kedua, kandungan Quran itu, isi kandungan adalah benar. Itu makna dia tu. Ia menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran dengan mengandungi kebenaran, yang mengesahkan isi kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, daripada Quran. Dan ia juga yang menurunkan kitab-kitab Taurat dan Injil. Tu ya tuan-tuan. Taurat dan Injil itu diturunkan bila? Sebelum Al-Quran diturunkan.
Kitab-kitab ini diturunkan untuk apa? Menjadi petunjuk bagi umat manusia. At-Taurah menjadi petunjuk kepada umat Nabi Allah Musa. Al-Injil menjadi petunjuk kepada umat Nabi Allah Isa. Az-Zabur menjadi petunjuk kepada umat Nabi Allah Daud. Al-Quran menjadi petunjuk kepada umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Dan ia juga Allah yang menurunkan Al-Furqan. Apa makna Al-Furqan? Yang membezakan antara yang benar dengan yang salah. Dalam kandungan kitab-kitab ni, dia menerangkan hak ni betul, hak ni salah, hak ni tak betul, hak ni betul. Itu makna Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu adalah bagi mereka azab siksa yang amat berat. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi berhak membalas dengan azab siksa kepada golongan yang bersalah itu, yang tak mau ikut Quran, yang tak mau percaya pada Quran. Kemudian ayat 5, Allah nak bagi tahu kat kita bahawa apa yang manusia buat atas muka bumi ini, semua Allah tahu, tak tersembunyi sikit pun. Hang buat terang seorang hang tengah malam pun Allah tahu. Hang buat tengah ramai pun orang tahu, Allah tahu. Hang duk fikir apa pun Allah tahu. Allah ini ilmu dia menyeluruh. Tidak tersembunyi bagi Allah apapun yang ada di langit dan di bumi. Jangan diingat kata kalau kita tak percaya pada Quran, kita sengap-sengap seorang-seorang Allah tak tahu. Allah tahu. Kita buat dosa sengap-sengap Allah tak tahu. Allah tahu. Mungkin manusia tak tahu, tapi Allah tahu. Ini ayat yang kelima. Nak abang kata tindakan kamu kepada kitab yang aku turun dengan sebenar itu, hampa tak percaya kepada kitab tu, hampa pindah kitab tu, hampa lawan kitab tu, hampa tak percaya pada kitab tu, semua aku tahu. Tak tersembunyi sikit pun. Ini cabaran Allah kepada kita. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yakhfa alaihi, tidak tersembunyi. La yakhfa makna tidak tersembunyi. Alaihi, baginya, syai'un, sikit pun. Sesuatu benda pun tak tersembunyi bagi Allah. Sama ada fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan tidak juga tersembunyi bagi Allah apa yang ada di langit. Hak berlaku di bumi pun Allah tahu, hak berlaku di langit pun Allah tahu. Di bumi pun tuan-tuan, sikit benda. Kita tuan-tuan, hak duk berlaku la ni pun kita tak tahu. Pukul 9 4 minit duk berlaku, banyak kita tak tahu. Mungkin hak berlaku depan kita tahu, hak luar kita tak tahu. Hak tak berlaku lagi, nak berlaku esok lagi tak tahu. Hak berlaku dah pun tak tahu dah, lupa. Tu kita. Tu pun jangan menyombong dengan Allah, bukan main. Allah hak berlaku lah, dia tahu semua di langit di bumi. Kita di muka bumi pun tak tahu. Hak kita tahu hak depan kita ya. Allah tahu semua di langit dan di bumi.
makhluk di langit lebih banyak pada makhluk di bumi ini. Malaikat semua duduk di langit. Malaikat ni Allah ramai lah tuan-tuan oi. Makhluk Allah, bintang-bintang banyak mana di langit, malaikat banyak mana di langit, Allah tahu semua. Hak bumi ni sikit ya, tu pun kita tak tahu. Allah ilmu dia menyeluruh, tidak apa pun yang tersembunyi bagi Allah. Ni nak abang kata ilmu Allah itu, pengetahuan dia adalah menyeluruh. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidak tersembunyi, alaihi, baginya, atasnya, syai'un, satu benda pun tak tersembunyi, fil ardi, sama ada di langit dan di bumi, wala fis samai, dan tidak juga apa yang ada di langit. Semua Allah tahu. Itu nak cerita ilmu Allah. Kemudian Allah nak cerita pula sedikit kudrat dia. Tak asal ilmu. Ini sifat Allah, ada ilmu, ada kudrat. Allah nak cerita pula ayat ke-6 kudrat dia. Dia buat kita duduk di dalam kandungan ibu. Allah buat kita duduk dalam kandungan ibu berapa lama? 9 bulan. Apa bahan kita? Ayak mani. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami buat manusia itu daripada ayak mani, campuran antara lemak dengan ayah. Duduk 9 bulan dalam kandungan ibu. Daripada ayak mani yang sedikit itu Allah buat manusia. Dari ayak mani itulah jadi kita. Jadi kulit, jadi tulang, jadi kuku, jadi perut, jadi otak, jadi Allah. Dari ayak mani itu bukan 3 tahun proses, 9 bulan Allah buat. Tapi manusia tak fikir. Ni Allah sebut ni ayat ni. Huwallazi yusawwirukum, dialah yang membentuk kamu fil arham, dalam kandungan ibu kamu. Daripada ayak mani itu jadi perempuan, daripada ayak mani jadi laki-laki, daripada ayak mani itulah jadi mata, daripada ayak mani itu jadi telinga, daripada ayak mani itu jadi kuku. Budak tu beranak tapi ada kuku. Daripada ayak mani itu terbit ada otak, ada kulit, ada tulang, ada perut, ada jantung. Allah. Hampir kiak tak? Daripada setitik ayak mani, bukan stima, titik ya. Aku buat hang. Kita tak fikir. Bukan lama 9 tahun, 9 bulan. Aku bubuh roh pula, terbit, rang. Pak benda tak kenal, mak benda tak kenal. Tapi manusia tak fikir. Dia dah besar atas muka bumi ni, makan pun Allah bagi, nyawa pun roh Allah bagi, dia lawan Allah balik. Ni kata manusia. Lawan Allah balik. Sedangkan ayat 6 Allah kata, huwallazi, dialah Allah, allazi, yang yusawwirukum, membentuk kamu, menggambarkan kamu, membentuk kamu, mencipta kamu dengan bentuk-bentuk yang tertentu. Di mana tu? Dalam kelang dak? Fil arham, dalam rahim ibu kamu, dalam kandungan ibu kamu. Dia buat kita kaifa yasha, macam mana yang dia suka. Dia suka nak buat bagi laki-laki, jadi laki-laki. Dia suka nak buat jadi perempuan, jadi perempuan.
Dia suka nak buat bagi buta, buta. Dia suka nak buat jadi macam-macam lah Allah boleh buat ikut dia suka. Tak ada siapa yang boleh arah dia. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan dia. Al-Aziz, yang maha berkuasa. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Ini Allah nak cerita kudrat dia pula. Tadi Allah cerita apa tadi? Ilmu dia tak tersembunyi, semua dia tahu. Ni Allah nak cerita kudrat dia, kuasa dia, boleh mencipta manusia. Manusia yang dicipta ni diletakkan pada manusia itu akal fikiran, dan diberi kepada manusia itu petunjuk dan hidayat Quran, supaya manusia ini boleh bahagia dunia dan akhirat. Tapi manusia tak fikir. Walladhi yusawwirukum, dialah Allah, yusawwirukum, yang membentuk kamu, yang mencipta dan membentuk rupa kamu, fil arhami, di dalam kandungan rahim ibu kamu, kaifa yasha, bagaimana yang Allah suka. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan dia. Al-Aziz, yang maha berkuasa. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Bukan berkuasa saja, bijak juga. Ada orang yang berkuasa tapi tak bijak. Ada orang yang bijak tapi tak ada kuasa. Allah ni berkuasa pun berkuasa, bijak pun bijak. Tengok nombor 5 terjemah dia. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya, makna dia tahu semua. Suatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit, semua dia tahu. Dialah yang membentuk rupa kamu di dalam rahim ibu kamu. Rahim ni kandungan. Sebagaimana yang dikendakinya, ikutlah dia nak buat. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Betul, Allah marah sangat kalau aku buat manusia tu laki-laki, tiba-tiba terbit mai dia pindah bagi jadi perempuan. Allah cukup hangat ni. Ada juga yang Allah buat dalam rahim tu perempuan, keluar-keluar ni dia buat pindah bagi jadi lelaki. Allah kata, aku laknat dunia akhirat orang yang pindah kejadian aku. Nah, Allah bagi kita laki-laki, laki-laki lah. Allah bagi kita di perempuan, perempuan lah. Syukur. Syurga neraka bukan kira laki-laki perempuan, dia kira kita buat ibadat ke, kita sembah Allah ke tak sembah. Tuan-tuan, jadi takat tu dulu. Kita berhenti tentang ayat 6. Kita akan sambung pula ayat 7. Nah, ni kita nak uji tafsir ni, kita baca sikit-sikit, kita nak faham. Tuan-tuan balik baca tu. Innallaha la yakhfa. Quran ni kena baca lah setiap hari. Tak banyak pun. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita petunjuk. Saya yang mengaji buka tafsir Quran ni, saya nak ajak masyarakat faham sama Quran tu. Kan kita faham Quran, kita baca tak faham, tak mau. Kita kalau kita nak faham Quran tu, tak banyak pun sikit. Kalau kita mati tengah kita duk mengaji Quran, nak faham Quran, Allah besar pahalanya. Allah tanya yang mati apa? Mati duk mengaji Quran, Allah tak ada habis mati. Gue lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wajidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'
wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kuliah kita masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.